A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Pada hari ini kita akan lihat unit 2, imbuhan awalan penge dan menge dengan bunyi a pada suku kata tertutup di muka surat 42. Baiklah, murid-murid semua boleh lihat pada muka surat 42, baca dan fahami unit 2 iaitu imbuhan awalan penge dan menge dengan bunyi a pada suku kata tertutup. Baiklah, hari ini kita akan lihat apakah yang akan berlaku apabila imbuhan penge dan menge berjumpa dengan suku kata tertutup yang bermula dengan suku kata a yang berbunyi a. Huruf alif awal kata dasar yang berbunyi a dalam suku kata tertutup apabila menerima awalan penge dan menge hendaklah digugurkan. Sebagai contoh, imbuhan penge ataupun menge berjumpa dengan kata dasar perkataan ampun. Di hadapannya huruf alif yang berbunyi a, am. Bunyi am, suku kata yang berbunyi am itu adalah suku kata tertutup, maka apabila berjumpa dengan imbuhan penge ataupun menge, digugurkan huruf alifnya, maka jadi pengampun. Baiklah murid-murid sekalian, kata dasar perkataan ampun, A, M, P, U, N. Yang perlu kita lihat di sini adalah suku kata pertama, suku kata tertutup, am. Kalau suku kata terbuka, contohnya B, A, ba. Ini terbuka. C, A, ca. Ini terbuka. Kalau tertutup, P, U, N, pun. Tertutup. Tapi fokus kita di sini adalah suku kata yang pertama yang berbunyi a. Masuk huruf M jadi am. Di sini dia jadi suku kata tertutup. Maka apabila berjumpa dengan imbuhan penge ataupun menge, jumpa dengan imbuhan penge ataupun menge, maka kita perlu buang huruf alif, buang huruf alif. Perlulah digugurkan ataupun dibuang huruf alifnya. Sebagai contoh, kita lihat yang seterusnya. Ampun, alif, mim, am, pa, waw, nun, pun. Ampun. Berjumpa dengan imbuhan penge. Berjumpa dengan imbuhan penge. Maka kita gugurkan huruf alif. Jangan tulis huruf alif. Maka dia akan jadi pengampun. Seterusnya, perkataan angkat. Angkat. A-N-G, angkat. Angkat. Kata dasarnya. Kemudian dalam jawinya adalah alif, ain. Alif ngaang. Sorry, kaf takat. Angkat. Kemudian berjumpa dengan imbuhan penge ataupun menge. Imbuhan penge ataupun menge. Kita ambil contoh imbuhan menge lah. Maka kita perlu buang huruf alifnya. Perlu buang huruf alifnya. Maka apa yang berlaku?
Kita ambil mengangkat ya. Mim, nga, mengangkat. Kaf, ta, kat. Okey, mengangkat. Okey. Perkataan yang seterusnya, sebagai contoh, ancam. Ancam ni maksudnya adalah keselamatan, mengancam keselamatan, mencabar ya, ancam, maksud ancam. Ancam. Kata dasar alif nun ancam mim cam. Ancam. Okey, jumpa dengan imbuhan penge ataupun menge. Okey. Imbuhan penge ataupun menge, sorry. Banyak pula titik dia. Okey. Maka kita perlu hazaf ataupun hilangkan huruf alif, gugurkan huruf alif. Apa yang berlaku bila kita gugurkan huruf alif, maka kita sambung seperti biasalah perkataannya. Ya? Contoh, mengancam. Mim, nga, nun, ca, mim, cam. Mengancam. Okey. Okey. Jelas? Okey. Contoh yang seterusnya kita lihat. Anjak. Anjak tu bergerak Anjak. Okey. A-N. An. J-A-K. Jak. Anjak. Kemudian alif, nun, an. Jim, qaf, jak. Anjak. Anjak ni maksud dia apa? Bergerak. Okey, bergerak. Okey, tidak berganjak, tidak bergerak. Tu maksud dia. Okey, baik. Kalau jumpa imbuhan penge ataupun menge, okey, maka ya, kita hilangkan huruf alif. Okey, gugur. Buang huruf alif. Maka dia akan jadi, contoh kita ambil imbuhan penge. Kita ambil imbuhan penge. Alah, pennya pun. Okay. Penganjak nga, nun, jim, qaf, jak. Penganjak. Okey. Baiklah. Sebagai tugasan ringan, ya, tugasan. Beri 5 contoh. Okey, beri 5 contoh perkataan yang mengandungi imbuhan penge dan menge, ya. Okey. Sebagai contoh, nombor 1. Tapi mesti ada huruf alif di hadapan, Sebagai contoh, nombor 1 ialah contoh yang pertama adalah andai. Andai ni bermaksud mengagak, menjangkakan. Jadi kita guna imbuhan menge. Buang huruf alif. Mengandai. Okey, satu contoh saya dah bagi. Jadi contoh yang kedua, ketiga, 4 dan kelima. Okey, sila berikan.
Baiklah, contoh pun boleh juga dicari di dalam buku teks ya. Ada beberapa lagi contoh, tak ada masalah. Tapi saya cuma nak 5 sahaja dan kemudian boleh hantar ke link yang disediakan. Terima kasih.